Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah hari ini saya ke projek wiring 1400 kaki. Sebelum ni saya datang di kabel, tebuk poin lampu, apa lagi? Pasang konektor. Jadi yang ni saya akan datang untuk pasang DB box. Okay, untuk DB box ni high brand. High brand ni pakai ABB. Okay, ABB kalau anda tengok yang ni 0.1 ni 63, ni RCCB 0.1 63A. Okey, yang ni 0.03 63A juga. Tak apalah, dah kontraktor beli yang ni. Ni saya pasang lah. Okey, saya baru dapat masuk tuan-tuan, demam, baru nak sihat lah. Okey, nak sihat lah. Kalau duduk termenung kat rumah ni tak sihat juga. Jadi kena datang buat, sihat lah, insya-Allah sihat. Okey, sebelum ni saya dah settle untuk earding. Jadi yang ni earding dah settle, cuma pasang DB lah, pasang lampu, pasang switch. Okey, ni switch. Bila high brand ni macam ni lah tuan-tuan. Ini high quality, pendawaan high quality. High quality ni bermula daripada kabel sampai ke sistem pendawaian. Itu high quality yang saya buat lah. Ada juga yang owner nak apa ni, nak campur-campur, itu terpulang. Jadi apa ni, untuk meter saya nak berkongsi lah tuan-tuan, terutamanya pada pengguna. Pada wireman dia dah tahu. Okay, wireman ni tak ada masalah untuk wireman. Dia memang dah tahu spek. Tapi untuk pengguna ni sini. Okey, ni meter. Okey, untuk meter ni tuan-tuan, ketinggian dia 175 sehingga 185. Tinggi mana saya lupa dah, 5 kaki lebih dah, senang. Jadi untuk papan meter ni, dia bukan daripada wireman ataupun electrician. Dia kita kena ambil kira ataupun kena guna pakai yang TMB keluarkan. Dia ada yang TMB keluarkan untuk single phase ke, three phase ke, ketinggian dia tu TMB dah tetapkan berapa kaki ataupun berapa meter. Kalau 175 contoh, tinggi ni, maksudnya tinggi ni lah. Kalau saya pasang tinggi papan meter tinggi ni, TMB datang, tak lulus, dia akan KIV. Bila KIV, TMB nak datang balik, lambat dah. Sebab dia bukan nak pasang rumah ni je meter, banyak lagi kerja nak kena buat. Jadi untuk tuan rumah kena faham, kena tahulah. Nak alih sesuka hati, nak tinggi rendah, bukan kerja saya. Saya cuma pasang mengikut apa yang TMB nak. TMB kata 185 tu maksimum. Maksimum lah saya letak. Melainkan kawasan rumah tuan-tuan ni banjir, baru boleh. Tapi nak cerita banjir ni, TMB dia akan tahu kawasan ni banjir ke tak. Masalah TMB tahu. Setakat lebih 1 inci, 2 inci tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan petikai apa yang saya letak tu rendah, nak letak tinggi, tak boleh. Saya tak akan buat benda tu. Sebab itu hak TMB. Bila hak TMB saya kena ikut. Kalau saya nak ikut apa ni, pengguna ataupun owner rumah, memang tak akan masuklah meter tu. Untuk DB tak apa, DB box. Contoh yang ni. Okey, DB box ni saya nak pasang dekat bumbung atas sekali. Boleh, tak ada masalah. Itu hak saya dah. Cuma saya ambil yang standard dia 6 kaki ataupun DB box ni kalau ikut daripada buku boleh dicapai oleh orang dewasa. Itu sebenar DB box. Kalau nak letak tinggi, tak ada masalah pun. Tapi susahlah orang nak buat maintenance. Sebab tu saya letak paras dia ni 6 kaki je saya letak. Kadang-kadang tinggi lah, kadang-kadang tinggi. Tapi boleh dicapai oleh orang dewasa. Itu tuan-tuan kena faham. Lepas tu ada juga yang tanya saya pasal apa pasal RCBO dengan RCCB. Sama je lah tuan-tuan. RCBO tu nak pakai untuk water heater, RCBO. Pakailah. Tapi satu RCBO ataupun RCCB mesti satu water heater je, tak boleh 10 water heater.
Dia satu water heater, satu RCCB. RCBO ni macam mana? Macam ni. Macam ni RCBO. Dia sebiji macam MCB. Cuma dia ada button ni, button tekan. Sini. Nah, ni. Dia akan ada dua terminal untuk masuk. Itu RCBO. RCBO ni dia gabungan daripada MCB. MCB gabungan RCCB gabungan dengan MCB jadi RCBO. Ini dia tak gabung pun. Jadi itulah tuan-tuan. Saya harap bolehlah faham. Sedikit sebanyak boleh faham. Lepas tu untuk ding, kenapa saya nak buat bawah 10? Dah ST suruh buat 10. 10 ohm tu minima untuk rumah domestik. Bila nama domestik rumah buatlah 10. Itu ST yang minta. Banyak kelebihan buat ding bawah 10 ohm tuan-tuan. Banyak. Siapa yang rumah ding bawah 10 ohm, wiring ikut cara betul, insya-Allah anda akan boleh tengok wiring tu macam mana. Peralatan tak mudah nak rosak. Banyak kelebihan dia. Jadi itulah tuan-tuan, apa yang saya boleh jawab, saya jawab. Apa yang saya tak boleh jawab, saya diam dalam. Jadi saya nak pasang DB dulu. Rest. Okay. Okey, so dah jam pukul 5. Alhamdulillah. Untuk pasang lampu, pasang switch, soket plug, settle lah. Cuma ada tempat saya tak pasang untuk soket plug sebab mozaik tak masuk lagi. Jadi mungkin selepas daripada mozaik lah. Pandai-pandai kontraktor lah. Okey, yang ni switch 4 gang, sama ya tuan-tuan. Okey, ni Schneider Reflex. Lupa nama dia. Cuma yang ni dia ada pantulan cahaya lah. Smart ni. Yang ni memang smart. 4 gang. 4 gang ni dalam ni je. Okey, dalam ni termasuk tipai. Yang ni lampu luar. Lampu push saya tak boleh pasang. Sebab saya nak masukkan pula, nak jalankan kabel tak boleh. Pipe untuk lampu tiang bukan saya yang pasang. Bukan saya yang letak. Tukang rumah ni yang pasang. Saya tak tahulah macam mana tukang rumah tu buat. Jadi saya boleh pasang untuk lampu luar. Lepas tu lampu dalam. Okay, ni soket plug. Saya pakai Schneider.
Okay, kontraktor bagi Schneider lah. Untuk rumah ni Schneider ni bagus. Mahal lah. Okay, ni soket plug untuk family area. Mungkin TV dia letak sini. Cuma untuk owner hati-hatilah. Sebagai awal kawasan ini saya letak pipe untuk kabel utama daripada meter ke DB. Itulah. Asalnya DB bukan nak letak situ pun perancangan. Tapi dah. Saya pun tak tahulah macam mana perubahan tu. Cuma itulah owner, saya cuma ikut plan kontraktor. Saya cuma sub. Jadi settle lah, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Meter belakang ni pun tak ada masalah, insya-Allah tak ada masalah, tuan-tuan. Okey, atas lampu dah pasang. Okey, master bedroom. Okey, master bedroom ni pakai plug, switch 2 gang. Lepas tu ni yang ni untuk kipas lipas dia ni. Nanti saya pasanglah kipas dia ni. Besok tak sempat hari ni. Okay, ni soket plug. Untuk dalam bilik dia akan jadi satu circuit ataupun satu MCB. Okay, yang ni family area, kipas lipas. Yang ni kawal, yang untuk sini dia ada 2 circuit. Okey, 1, 2, dia kawal lampu ni. Lampu 1, 2, lepas tu kipas. Yang ni untuk blender. Okey, lampu tiang, 1 lampu tiang, 1 lampu blender. Saya buat 2 circuit, saya dah pecah. Saya tak jadikan dia lain sebabnya tak nak serabut. Jadi pandai-pandailah orang nak buat maintenance tu. Okey, untuk DB di sini DB sama ya tuan-tuan, 1 liter cahaya, 1 liter kuasa. Okey, untuk liter kuasa ni ada lagi free kalau owner nak masukkan aircon, masukkanlah. Jadi lagi 2 free. Lepas tu sini bolehlah sumbat 1 lagi. Sumbat jelah. Tak ada masalah pun. Okey, ni ABB tuan-tuan. 0.03. Okey, cuma 63A. Itu silap lah. Tak ada masalah, pakailah dulu. Yang ni main switch. Pakai MCB 2 pole 63, RCCB 0.1 untuk liter cahaya. Semua sekali C10. Okey, 0.1 yang ni C16. Okey, ni untuk bumi. Yang ni untuk liter cahaya. Yang ni untuk liter kuasa. Kabel 16mm. Mega kabel. High quality. Cara yang betul. Itulah tuan-tuan. Nak kemas tak kemas macam ni lah. Saya mampu buat. Itulah setakat ni lah. Nak kena fikir, nak kena band lah. Jadilah macam tu. Okay, ni untuk lampu dapur. Kawal lampu dapur. Yang ni tandas lampu sini. Okey. Untuk soket plug. Soket plug saya tak pasang. Sebab bila orang mozaik pasang, lagi macam sakai jadi soket plug tu. Dia masukkan soket plug dalam mozaik. Betul Ali? Lebih baik dia pasang mozaik, lepas tu soket plug duduk kat luar. Kalau saya letak terus soket plug, memang akan jadi sakai lah soket plug tu. Percayalah, sebab saya dah banyak jumpa. Orang mozaik dia tak akan buka balik lah. Betul tak? Ini yang saya jumpa tuan-tuan. Jadi untuk keselamatan, saya tak terus pasang. Jadi lepas ni owner pasang lah, ataupun kontraktor yang pasang. 2 biji. Okay, ni 1. Yang ni 1 saya tak buat, saya tak pasang lah. Saya lebih baik, orang panggil apa ni? Lebih baik orang cakap saya buat kerja tu betul. Daripada orang lain datang, apalah wireman ni. Buat kerja tak fikir soket plug dalam mozaik. Padahal mozaik yang masukkan soket plug saya tu. Jadi tuan-tuan boleh faham. Nak buat maintenance, short ke apa-apa, memang susah. Kena pecah mozaik ke. Jadi tak semat lah. Jadi sebaiknya mozaik masuk dulu, dia akan ikut bentuk ni. Barulah soket plug akan masuk. Itu lebih baik. Okey, dalam bilik. Okey, ini untuk tandas. Disemat. Ini dalam bilik. 2 gang. Soket plug. 1, 2. Okey, ni sama juga.
Lampu dah masuk. Kipas lipas tak pasang lagi. Okay, ni last. Okay, last saya pun dah pakai stopping. Dah letak stopping dah bawah ni. Tak ada dah udak-udak dah. Cuma kipas dia tak pasang. Sebabnya ada penambahan. Owner last minute baru hari ni saya tahu nak tambah kipas, nak pasang J-hook. Sebelum ni owner dah bincang. Cuma saya ingat owner tak jadi. Sebab saya bagi harga pasang J-hook dengan kipas RM50 tuan-tuan. Itu ya, saya bagi tahu direct dalam YouTube. Jadi itulah tuan-tuan. Saya dengan kontraktor ni bukan kena bayar mahal pun. Cuma perjanjian saya dengan kontraktor yang penting buat wiring mengikut spek, mengikut cara yang betul. Orang beli rumah beratus ribu, wiring cacat merbah macam buat dengan kaki, baik pergi sewa rumah senang. Jadi tuan-tuan yang dekat luar beli rumah habis beratus ribu, tengoklah wiring, cek wiring tu cara betul. Wiring tak semestinya kampung, pedalaman, asli, tak asli. Wiring mesti kena ikut cara betul tuan-tuan. Itu je lah. Tak ada saya belajar dengan ST. Okey, kalau rumah pedalaman, wiring buat macam kaki. Rumah pertengahan, wiring main-main janji hidup. Kalau rumah bandar, wiring kena ikut spek. Tak ada. Semua mesti sama. Domestik, sama. Tak kira lah bangunan kerajaan, bangunan swasta, rumah miskin, rumah kaya, sederhana, T40, B40 ke, tak kisah. Yang penting wiring kena betul. Soket plug, nak looping boleh agak-agak lah. Kalau dapur janganlah looping terlalu panjang tuan-tuan. Itu je lah. Macam yang tanya saya semalam untuk 3 phase. 3 phase balancing rumah dia, wireman letak. Red semua untuk soket plug. Yellow untuk lampu, blue apa dia campur-campur. Kalau seandainya apa yang wireman rumah tuan-tuan tu buat tu balancing, maksudnya betul balance, tak perlu nak usik. Tapi kebiasaannya soket plug dia akan masuk pada red, yellow, blue. Itu balancing. Kalau masuk semua soket plug pada blue, macam mana nak balancing? Sebab soket plug tak semua akan on. Bila tak semua akan on, maksudnya tak balancing lah. M tu tak, yang ni rendah, itu tinggi. Balancing ni mesti kena stabil tuan-tuan. Tak kira lah. Melainkan kita dah buat cara tu, walaupun letak kepada pace yang sama, tapi kita pastikan akan balancing, tak ada masalah. Jadi itulah saya boleh jawab. Nak jawab panjang lagi tak boleh, dah 5.30. Saya pun nak balik, besok sambung lah. Besok saya nak pasang kipas ni. Kipas tak siap lagi. Jadi itulah tuan-tuan, saya kerja 2 orang je, manpower 2-2, tunggang langgang 2-2, tak ada saya nak duduk cangak, tenganga, nak cong, nak membuta, tak. Saya buat kerja juga. Manpower saya penat, saya pun penat. Itu je lah. Jadi saya undur diri dulu. Saya Zahra Engineering. Terima kasih selalu follow. Terima kasih yang ambil YouTube saya sebagai panduan untuk tuan-tuan belajar. Saya cuma asbab, tapi keinginan tuan-tuan yang untuk belajar sehingga pandai, itu usaha tuan-tuan dan izin Allah, tuan-tuan berjaya, tuan-tuan boleh buat wiring. Kalau sekadar tengok YouTube saya ke tak kisahlah mana-mana YouTube, tapi tuan-tuan tak usaha, tak ada ikhtiar untuk buat sendiri, takkan pandai. Saya pun sama ya tuan-tuan, walaupun saya pergi belajar, tetap saya akan belajar. Saya akan tengok macam ni, buat macam mana. Tetap saya mengkaji, cari juga. Jadi usaha tu daripada diri sendiri. Jadi saya undur diri dulu. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaflah salah silap saya pun baru sihat. Jadi insya-Allah besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.